Ujian hujung minggu set A bilangan 1, soalan 3, fungsi trigonometri. Okey murid-murid, berdasarkan daripada rumus yang diberi ketika peperiksaan, hanya 24 sahaja rumus yang diberi untuk fungsi trigonometri. Kita lihat ada banyak rumus yang diberi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. Jadi itulah di antara rumus-rumus yang diberi. Selain daripada itu, kamu kena hafal. Okey, jom kita tengok soalan. Okey murid-murid, kita nak sketch graf. Okey, yang penting kita kena tahu dulu, okey, bakat kamu untuk melukis. Bakat. Okey, bakat di mana yang pertama adalah bentuk. Okey, bentuk. Cikgu buat graf dulu tau. Bentuk cos. Kita tahu cos bentuknya begini. Okey, bentuk cos adalah begini sebenarnya bentuk cos. Okey, tetapi murid-murid dekat sini negatif, ada tanda negatif. Bila ada tanda negatif, bentuk kita akan terbalik lah. Bentuk kita akan terbalik sebeginilah, negatif. Macam ni. Okey. Okey, betul. Okey, asalkan bentuk kamu dah betul, negatif. Okey, lagi satu apa? Okey, lepas tu K, color. Color tu maksudnya berapa? Color berada di sini. 3/2x. 3/2 ni seperti 1/2. Bentuk yang lengkap adalah 1/2 bentuk yang lengkap. Okey, sekarang ni baru 1. Cikgu jalan. Masuk lagi separuh. Separuh macam tu. Okey, separuh macam tu. Jadi inilah bentuk kala cikgu. Bentuk sudah, kala sudah. T adalah last kali tinggi. Tinggi dekat sini. 4. Maksudnya 4, negatif 4. Begitu. Selepas selesai, kita fokus. Apakah range? Range setakat nak pi. Pi adalah 180 darjah sahaja. Okay, jadi sebelum tu, kita cari dulu kat sini 1, sini 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 360 sebab kala ni adalah 1/2 dalam 360. Ada 6 bahagian. Kita akan dapat 60 darjah. Jadi sini 60, 120, 180. Okey, 180. Kita nak stop sampai 180. Bererti kita tak lukis yang selebihnya. Okey, kita lukis setakat ini sahaja. Jadi barulah kita dapat bentuk yang sebenar. Jadi barulah cikgu lukis bentuk yang sebenar di mana begini. Sampai situ saja. Sini Y. Sini adalah X. Sini adalah 180. Sini adalah 120. Sini adalah 60 darjah. Sini adalah kosong. Tinggi kita 4, negatif 4. Baru betul kita punya sketch. Jadi yang lain cikgu boleh padam. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, cikgu berjaya mendapat soalan A. Okey, kita pergi soalan B. Okey, diberi persamaan cos 3/2x sama dengan 1/4 pi x tolak 3/4. Jadi sekarang dengan menggunakan paksi yang sama, lukis satu garis lurus yang sesuai untuk persamaan ini. Okey, jadi cikgu padam yang ini. Okey, sekarang kita berdasarkan persamaan lama. Okey, lama tu maksudnya soalan A lah. Okey, ni soalan yang lama, ni lama Ni lama. Sekarang kita nak wujudkan yang baru. Okey, yang baru. Jadi sebenarnya bila kita nak buat satu garis lurus, okey, nak buat satu garis lurus, mesti kita nak hapuskan cos. Sebab kalau ada cos, memang kita tak dapat garis lurus lah. Okey. Jadi sekarang kita tengok cos dekat sini. Depan cos ni ada negatif 4. Tapi depan ni tak ada negatif 4. Okey, bermaksud kita kena samakan dulu. Jadi semuanya cikgu darab dengan negatif 4. Okey, apabila cikgu dah darab semuanya dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 4 cos 3/2x sama dengan, dah darab dengan negatif pula. Kalau tak nak cikgu tak nak darab negatif, takut kamu confuse. Kita, cikgu terpadam ke? Alamak, cikgu terpadam. Okey, tak apa. Cikgu terpadam lah pula. Okey, sorry. Okey, sorry tadi cikgu terpadam. Okey, kita fokus balik. Ini yang lama.
Ini yang baru. Okey. Jadi cikgu labelkan dulu ni lama, ni cikgu nak baru. Okey, disebabkan kita nak buat satu garis lurus, bila satu garis lurus kita kena hapuskan kos. Okey, jadi kos nombor kena sama. Okey, dekat sini nombor kat sini 4. Okey, jadi kat sini kosong, tak ada apa-apa nombor. Jadi semuanya cikgu darabkan dengan 4. Okey, bila cikgu darabkan dengan 4, cikgu akan dapat 4 cos 3/2x. 1/4 darab 4 tinggallah 1/pi x. Negatif 3/4 darab 4 tinggal negatif 3. Selesai. Ini persamaan baru. Jadi, kalau nak cari persamaan garis lurus, okey, cikgu suka susun dahulu. Okey, cikgu tu letak lama dulu. Okey, persamaan yang lama adalah y sama dengan negatif 4 cos 3/2x. Baru cikgu letak yang baru. Tetapi yang baru cikgu bawa semua ke kanan. Okey, semua ke kanan. Berarti kalau begini, 4 cos ni bawa ke kanan akan jadi negatif 4 cos lah. Jadi negatif 4 cos 3/2x tambah 1/pi x tolak 3. Cikgu buat garis panjang. Garis panjang. Sekarang cikgu nak hapuskan yang sama sebutan di sini. Kamu tengok sini pun negatif 4 cos 3/2. Sini pun negatif cos negatif 4 3/2x. Jadi kita tengok dua-dua tanda tambah. Okey, bila dua-dua tanda sama, jadi bila sama dia menolak lah. Kita tolak. Okey, seterusnya y tolak kosong dapat y. Negatif 4 cos 3/2x tolak-tolak jadi tambah habis. Negatif darab positif tinggal negatif 1/pi x. Negatif darab negatif jadi tambah 3. Murid-murid, inilah persamaan garis lurus kita. Okey, inilah persamaan garis lurus kita. Jadi kalau nak buat persamaan garis lurus, cukuplah sekurang-kurangnya kita ada dua titik. Titik x dan titik y. Okey, jadi sekarang cikgu letak bila cikgu nak bila x sama dengan 180 darjah lah, pi lah. Jadi kita gantikanlah. Okey, maksudnya 180 darjah tu sebenarnya pi lah. Di mana sini pi 180 darjah tu maksudnya pi. Okey, maksudnya negatif 1/pi darab pi tambah 3. Sini y. Jadi kita potong-potong, kita akan dapat kat sini adalah 2. Jadi cikgu dapat 2 lah. Macam tu. Jadi kita buat lagi sekali. Nak cari 2 titik kan. Ini selesai. Okey, lagi cikgu nak cari sini pula. Okey, bila x cikgu kosong lah. Okey, bila x cikgu kosong, y sama dengan negatif 1/pi darab kosong tambah 3. Jadi kita akan dapat 3. Jadi kita akan dapat 2 koordinat. Cukup sekadar 2 koordinat. Jadi cikgu menggunakan warna biru lah. Jadi 182. Okey, kita anggapkan ni 180. 2 tu tengah-tengah. Sinilah 2. Okey. Lagi satu titik 0, 3. 3 kat atas ni kosong, 3 atas sikit lah. Jadi cikgu garis. Okey. Dah. Okey, seterusnya nyatakan bilangan penyelesaian. Okey, bilangan penyelesaian tu bermaksud ada berapa persilangan di antara dua graf kita. Jadi kita bulatkan 1, 2. Jadi kita ada 2 penyelesaian. Kesimpulannya bilangan penyelesaian ialah 2. Okey, selesai untuk soalan B. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Selesaikan persamaan trigonometri yang berikut yang diberi. Jadi cikgu highlight lah. Highlight. Jadi di sini pentingnya kita merujuk kita punya rumus. Rumus yang banyak-banyak yang diberi tu. Jadi kita tengok contoh ya. Cikgu tulis balik persamaan di mana cos 2x tambah 2 cos x sama dengan cos 180 darjah. Dekat sini murid-murid. Jadi di sini murid-murid kamu kena ingat. Kita ada rumus cos 2x. Cikgu tulis. Kalau kamu tengoklah rumus cos 2x sama dengan apa rumusnya? 2 cos
kuasa 2X tolak 1. Kalau kamu tengok balik rumus lah. Daripada sini, cikgu boleh gantikan begini. Cos 2X sama dengan negatif 2 cos kuasa 2X tolak 1. Jadi, cikgu gantikan. Cikgu gantikan sebab cikgu nak ringkaskan lagi. Jadi kat sini akan ada 2 cos kuasa 2X tolak 1 tambah 2 cos X sama dengan cos 180 darjah. Kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat negatif 1. Macam tu. Jadi kat sini cikgu ringkaskan lagi 2 cos kuasa 2X tolak 1 tambah 2 cos X. Cikgu bawa ke kiri lah. Tambah 1 sama dengan kosong. Objektif kita ni kita nak buat seperti persamaan kuadratik. Macam X square, X dan C sama juga. Cos kuasa 2, cos dan nombor. Jadi di sini kita boleh ringkaskan lagi. 2 cos kuasa 2X tambah, cikgu susun 2 cos X negatif 1 tambah 1 habis kosong. Tinggal kosong macam ni. Okey, jadi kalau kamu fokus kat sini, kita ada 2 sebutan. 2 sebutan yang ada cos. Jadi, cikgu boleh faktor. Jadi, cikgu boleh keluarkan 2 cos. Okey, sebab apa 2 cos? Sebab sini pun ada 2. Dua-dua ada 2. Jadi, cikgu keluarkan 2 cos, tutup kurungan. Jadi, kat sini tinggal cos X, tambah 1. Sebab bila kita expand nanti dapat diri dia sendiri kan. Okey, jadi di sini kita bolehlah pecahkan 2 cos. Okey. Cikgu tertinggal X kat sini. Okey, 2 cos X sama dengan kosong. Cos X tambah 1 sama dengan kosong. Kita semakin hampir. Okey, kosong bahagi 2, kosong. Jadi cos X sama dengan kosong. Kamu shift cos. Okey, shift cos. Bila kamu shift cos, kamu akan dapat X kamu adalah 90 darjah dengan 270 darjah. Okey, untuk kosong ni penting. Memang kamu shift cos, kamu hanya dapat 90 darjah sahaja. Tapi kamu kena ingat bentuk bentuk graf untuk cos begini. Bila dia kosong, di sini apa? Sini 90. Sini apa? 270. Jadi bererti cos kosong, okey. Bila cos X kosong tu ada 2 nilai, 190, 270. Yang ini pula, okey. Cos X sama dengan negatif 1. Jadi kamu shift cos untuk negatif 1, kamu akan dapat X 180 darjah. Okey, jadi kita akan ada 3 lah. Jadi kamu jangan tinggalkan begini. Kamu harus susun semula. Okey, oleh itu X sama dengan kamu susun daripada yang kecil ke yang besar. Kita gabungkan semua. 180 darjah dan 270 darjah. Okey, selesai.